Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita hidup pada hari ini, diberikan nafas daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini saya selaku speaker ingin menyampaikan sebuah kisah yang mana insya-Allah kisah ni mungkin ramai tahu. Tajuk dia kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Sama-sama kita ambil iktibar daripada kisah ini insya-Allah. Di musim pandemik COVID-19 ini, ramai manusia terjangkit dengan virus tersebut. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua yang mana dengar video ni, marilah kita kembali kepada petunjuk Islam dalam menghadapi penyakit. Tak kira lah pesakit ke ataupun orang-orang yang terdekat dengan pesakit. Mudah-mudahan kita berjaya melepasi ujian penyakit ini dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana manusia tak dapat lari daripada ujian ditimpa penyakit ni, jadi maka Allah Subhanahu wa taala telah pun melakarkan satu kisah yang mana kisah ni dapat dibuat sebagai pengajaran bagi manusia, iaitu kita lah, supaya mereka dapat menghadapi ujian tersebut dengan jayanya. Kisah apa tu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ayyub alaihi salam dengan ujian penyakit yang berat, penyakit misteri. Supaya apa? Supaya baginda alaihissalam boleh menunjukkan cara dan kaedah bagaimana mahu berjaya menghadapi ujian penyakit ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83 sehingga 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Sadaqallahul Azim. Dan Nabi Ayyub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segalanya. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami. Dan firman-Nya lagi di dalam surah Sad ayat ke-41 sehingga 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Urkud birijlik هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
Wahab. Sadaqallahul azim. Dan hamba kami Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kesusahan dan azab siksa. Maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentakkanlah dengan kakimu, yakni hentakkanlah kaki pada tanah. Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Lalu kami berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum, yakni bagi menyembuhkan penyakitmu dan penyakitmu zahir dan batin. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali, yakni kepada kami dengan ibadatnya. Menurut beberapa riwayat yang disebut di dalam beberapa kitab-kitab tafsir seperti Ibn Kathir dan lain-lain, Nabi Ayub AS telah ditimpa penyakit yang begitu berat dan lama. Berapa lama tu? 18 tahun. Masya Allah. Ish, tak boleh bayang lah, 18 tahun kena penyakit yang berat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan menurut sesetengah ulama tafsir menghuraikan perkataan ad-durru, ayat yang saya baca tadi, ada perkataan tu dalam ayat Quran tu, yang mana ad-durru ni membawa maksud keadaan yang buruk pada 3 perkara. Benda apa tu? Iaitu badan, ahli keluarga dan harta. Ini bermakna ujian yang menimpa kepada Nabi Ayub AS ni bukan ujian biasa-biasa. Bukan ujian macam kita, ujian biasa-biasa. Alah, ujian apa-apa lah kita kena kan. Tapi ujian yang Nabi Ayub ni kena lagi dahsyat daripada kita. Yang mana ujian yang lebih berat, lagi menyeluruh, sehingga menjadi lemah seluruh tubuhnya, kehilangan seluruh ahli keluarganya, termasuk anak-anak dan isteri-isteri, melainkan seorang je hidup, dan juga binasa semua hartanya. Walaupun begitu, Nabi Ayub AS ni tak pernah mengeluh, memberontak pun tak pernah, menyesal pun tak pernah. Bahkan beliau terus bersabar dan berzikir dengan akal dan lisannya, kerana semua anggota badannya tidak mampu lagi bergerak. Nak bandingkan kita ni demam biasa-biasa pun dah mungut kan, sesemua biasa-biasa pun dah maki kadang-kadang, maki awak hidung aku je macam ni. Tapi Nabi Ayub tak, mengeluh pun tak, memberontak pun tak, menyesal pun tak. Hanya yang dilakukan oleh Nabi Ayub hanyalah bersabar dan berzikir dengan akal dan lisannya. Masya Allah. Jadi seperti mana kita tengok ni, isteri-isteri semua dah mati dah, melainkan seorang. Jadi yang itulah yang tinggal di sisi Nabi Ayub AS, yang mana isterinya sentiasa berkhidmat menemani dan menjaga suaminya. Walaupun Nabi Ayub AS ni pada asalnya memang seorang yang banyak harta lah, wang ringgit, ahli keluarga dia ramai, tanah dan kebun yang luas. Jadi selepas Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan satu ujian kepada baginda AS, semua tu dah hilang. Sakit, badan Nabi Ayub jadi sakit, lemah, ahli keluarga dia ramai mati, harta dia semua binasa. Sehingga akhirnya menurut sesetengah riwayat mengatakan isterinya terpaksa bekerja mengambil upah dan memotong ikatan rambutnya untuk dijual. Untuk apa? Untuk cari duit lah. Punyalah duit tak ada, sampai terpaksa isteri dia bekerja mengambil upah dan memotong ikatan rambutnya untuk dijual kepada orang.
Dan disebabkan ini Nabi Ayub AS merasa sangat sedih sehingga bersumpah mahu memukul isterinya sebab melakukan perkara tersebut untuknya. Walaupun sesuka itu keadaannya, Nabi Ayub AS tak pernah mengeluh dan mengadu kepada manusia. Bahkan baginda mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkaulah yang pada mengasihani dari segala yang lain yang mengasihani. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa dan munajat Nabi Ayub AS dan menyembuhkan penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Taala turut menggantikan bagi baginda ahli keluarganya yang hilang dan menggandakan bilangan mereka itu sekali ganda sebagai ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab apa? Atas sebab kesabaran dan ketaatan baginda AS. Di akhir kisah Nabi Ayub AS, Allah Subhanahu Wa Taala menutupnya dengan mengatakan, ini adalah peringatan bagi mereka yang berakal. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai manusia yang mana waras akalnya, yang mana kita punya akal fikiran waras. Apabila kita membaca kisah Nabi Ayub AS, insya-Allah dengan akal fikiran kita tu akan menyedarkan kita dan mengisafkan kita bahawa tiada manusia yang terlepas daripada ujian ditimpa penyakit. Hatta Rasul pun yang paling mulia pun kena juga seperti mana kisah Nabi Ayub tadi. Walau bagaimana susah sekali pun penyakit itu, jika mereka bersabar, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan kesusahan itu dengan kesenangan dan digandakan rezeki serta pahala mereka jika mengikut contoh teladan Nabi Ayub AS. Seperti mana kita ni yang terjebak di dalam pandemik COVID-19 ni, kita mestilah bersabar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah yang menurunkan COVID ni. Betul tak? Jadi doa lah, teruskan beribadat. Mana tahu dengan ibadat-ibadat itu, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, COVID hilang. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ayub ni ialah tiada manusia pun yang akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Ayub sendiri pun, yang mana lagi mulia daripada kita, Nabi, kita ni hanya manusia biasa, pun diuji dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu diuji dengan penyakit, contoh kita diuji dengan apa-apa penyakit, kita ni hendaklah insaf dan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan dosa kita dan mengangkat martabat kita sekiranya kita bersabar dengan ujian tersebut. Ketika mana kita diuji juga, kita perlulah memperbanyakkan istighfar, seperti mana Nabi Ayub yang sentiasa berzikir walaupun anggota badan yang lain tidak bergerak, tapi teruskan berzikir, teruskan bersabar dan memuhasabah diri selain berusaha mengubati penyakitnya. Seperti mana kita tengok ni, berusaha mengubati penyakitnya, yang bermaksud kalau kita sakit, jangan harapkan doa saja. Kita perlulah cari satu usaha untuk mengubati penyakit tersebut. Contoh, hang sakit sesema sikit hidung, sesema, carilah ubat sesema, makan. Jangan duduk doa saja. Lepas makan ubat tu, doalah. Kita tak boleh nak harapkan ubat saja tau. Sebab Allah yang datangkan penyakit tersebut kepada kita. Jadi kita doa dan usaha untuk mengubati penyakit itu. Adapun ahli keluarga dan teman sekelilingnya hendaklah membantu dan menemani si pesakit dan memberikan nasihat yang baik kepadanya supaya kedua-dua pihak mendapat pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana jika ada kawan-kawan kita sakit, ahli keluarga kita sakit, member kita sakit, kita pergi dah tolong dia, bagi nasihat kat dia ke, bagi apa-apalah. Supaya apa? Supaya
kita yang tak sakit ni pergi tolong orang yang sakit, dapat pahala juga. Dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Punyalah Allah ni baik dengan kita. Yang tolong orang sakit pun dapat pahala. Jadi jangan lupa di akhir kisah Nabi Ayyub AS tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ada memuji sifat sabar dan sikapnya yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang mana bila kita diuji, kita mestilah bersabar dan sentiasa kembali kepada Allah dengan berdoa, beribadat, apa-apalah yang membuatkan yang mana suatu perbuatan itu mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir ke apa-apa ke, ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.